Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara yang berhormat Datuk Hajah Sharifah Hasidah binti Said Aman Ghazali, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak merangkap Adun N7 Samariang. Berbahagia Encik Rozaimi Malik, Timbalan Pengarah Dewan Bandara Kuching Utara. Berbahagia Tuan Haji Kaunselor Abdul Badri bin Sahmat, Timbalan Ketua PBB Cawangan, bukan ahli majlis lah ni, kaunselor ni ahli majlis lah kan. Seterusnya yang berusaha Haji Awang Hambali bin Awang Hamdan, pengurusi Masjid Darul Ibadah Kampung Semariang Lama, Kumpulan Kasidah Madrasah Al-Khairat. Terima kasih banyak ketua-ketua kampung, pengurusi masjid, ahli tangkuasa, pemimpin-pemimpin tempatan, semua peringkat yang berkesempatan hadir. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Datuk dapat kita bersama pada hari ini di dalam suasana yang sangat tenang, dan ini adalah detik yang bersejarah bagi saya sebab lepas ni saya balik lah. Ini adalah kuliah terakhir saya sebelum saya kembali ke Semenanjung. Setelah saya berkampung di Kuching daripada hari Isnin sampailah ke hari ini. Ini rekod paling lama saya berada di Sarawak. Alhamdulillah. Dan hari ini cerita kita adalah tentang kebersihan. Kita selalu dengan an-nazafatu minal iman. Kenapa kita buat kempen kebersihan ni? Salah satunya sebab kita memang masyarakat kita ada masalah dengan kebersihan. Kalau tak, dia takkan buat kempen kebersihan ni. Dilarang membuang sampah di sini. Dekat bawah tu paling banyak sampah. Kan? Bayangkan dalam banyak negara, Malaysia satunya negara yang buat National NATEF, Expo NATEF. Tu tak NATEF tu, National Toilet Expo. Expo tandas kebangsaan. Tak ada negara lain buat, negara kita buat. Kenapa tu? Sebabnya kalau kita nak tengok, pergi rumah orang nak tengok bersih tak bersih tuannya, masuklah dekat tandas dia. Alhamdulillah, tandas Masjid Semariang Lama tadi saya buang air cemerlang, bersih. Bersih. Dia punya getah paip pun pakai tembak. Tu terbaik. Betul? Ni cerita betul? Sebab kita kena letak standard. Saya dulu merupakan salah seorang daripada pengarah undang-undang PBT. Salah satu kepantangan saya bila restoran submit lesen, bila kita tengok toilet dia pakai getah yang biasa tu, getah paip biasa, maka kita takkan lulus ke lesen sebab toilet saja. Dan begitu juga ada restoran-restoran mamak, kadang-kadang ada restoran mamak bukan kat sinilah, di Semenanjung tu. Toilet satu elok, satu rosak. Dia ada dua toilet, satu toilet tu rosak. Yang rosak tu dia simpan beras, dia simpan barang, semua dalam tu jadi store. Bayang, ni cerita betul. Tu sebabnya kita, dulu saya antara pengarah undang-undang yang garang jugalah dulu. Dalam bab kebersihan ni kita tak apa. Dekat terminal bas, kita akan suruh penguatkuasa pakai baju biasa. Letak surat khabar tepi atau letak ni dokumen tepi, standby. Ya, tengok ada orang sokok, buang zap, saman datang compound. Kita tunggu dia buang ke compound. Sebab apa? Isu kebersihan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ni mengingatkan kita banyak kali. Nabi pun mengingatkan kita tentang kebersihan. Disebutkan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kenapa agaknya? Sebab kalau bersih, maka bersihlah jiwanya, bersihlah hatinya. Mudah-mudahan. Dan kalau kita tengok, agama Islam adalah merupakan agama yang syumul, agama yang lengkap, merangkumi semua aspek kehidupan, termasuklah soal menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan adalah satu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sama ada menjaga kebersihan rohani maupun jasmani. Kedua perkara ini tidak boleh dipisahkan. Itu sebabnya salah satu warna kegemaran Nabi adalah warna putih. Sebab putih ini bersih. Tu yang saya pakai warna putih tu, langsung nampak kesan laksa Sarawak. Terpercik makan sedap sangat tadi. Kan? Terpercik tu yang ada tanda-tanda. Kan? Boleh lihat. Jadi kalau bersih warna putih,
dia senang nak kesan kekotoran untuk dibersihkan. Macam tu. Kan? Dan begitu juga, kan? Menjaga kebersihan adalah satu disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, sama ada menjaga kebersihan rohani maupun kebersihan jasmani. Kan? Dan kalau kita lihat, ia tidak boleh dipisahkan kerana kebersihan melambangkan keteguhan iman seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana, kan, Rasulullah SAW pernah bersabda daripada Abu Malik Al-Asy'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, An-nazafatu minal iman, kebersihan ini sebahagian daripada iman. Itu sebabnya kalau kita tengok, sayang sekali kalau kita boleh melihat negara kita ni sekarang ni berada dalam keadaan ancaman ekonomi. Ancaman ekonomi. Bila kata ancaman ekonomi, salah satu perkara untuk membantu untuk memulih daya ekonomi kita adalah dengan kemasukan pelancong-pelancong asing. Pelancong asing masuk dalam negara kita, selain pada nak menyaksikan kecantikan dan keindahan alam semula jadi, sudah tentunya mereka ingin menikmati kebersihan yang ada dalam negara itu. Tapi sayang sekali kalau kita tak boleh nak jaga kebersihan. Kadang-kadang nak masuk toilet pun berdebar-debar. Nak tolak pintu toilet tu fikir tu, ya Allah, janganlah ya Allah. Janganlah ya Allah. Mudah-mudahan bersihlah ya Allah. Sekali tolak terapung-apung. Berenang-renang ke tepian. Jangan main-main. Orang yang sakit perut boleh hilang selera nak buang air. Betul tak? Iya. Kan, aduh, tu kadang-kadang kan ada satu masjid tu, dia kata, tadi kan kita tengok pengurusi majlis pun berpantun kan. Kita pun kena letak pantun, sebab bila letak sila jaga kebersihan tandas ini, dia tak faham. Letak pantun. Mungkin dia faham, ada pantun lain macam, ada pantun dekat dinding ni. Ada kucing, ada tikus, sudah kencing harap jirus. Macam tu. Dia kena letak pantun. Masjid mana? Masjid Pasir Besar di Gemencih Negeri Sembilan, di Gemas Negeri Sembilan, dia dah letak dah macam yang saya nasihatkan tu. Alhamdulillah, toilet bertambah bersih, kena letak pantun. Sebab apa? Kadang-kadang orang Melayu ni, orang Islam ni dia kena sindir sikit baru dia faham. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan, bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tidak direnungkan. Macam tu. Kenalah faham. Datang masjid, alhamdulillah, cantik, semua serba-serbi, dengan airconnya, dengan ukirannya, dengan kemudahannya. Cantik. Tetapi secara budi bahasanya, kalau dah kita siapkan tempat solat yang sempurna, tolonglah jaga kebersihannya itu bersama-sama. Di luar negara diletakkan standard kebersihan ni macam mana? Pastikan tandas ini bersih, lebih bersih daripada sebelum anda masuk. Bayangkan, lebih bersih daripada sebelum anda masuk. Maknanya dia kena bersihkan, cuci, lap, mana ada basah-basah. Saya dengan sahabat-sahabat pada sebelum PKP dulu, sempatlah, saya rasa Datuk Sharifah mungkin pernah, Datuk Hajah Sharifah pernah pergi ke Balkan. Dah pernah pergi Datuk? Balkan, mana pergi Balkan? Belum lagi. Pergi Bosnia, pergi, dah pernah pergi? Dah pernah pergi dah? Dah pernah pergi? Dah, tengok, tanya dia. Bersih sangat-sangat. Dia punya tandas boleh tidur. Tapi orang sana komplain bila kita masuk toilet tu. Sebab banjir. Sebab dekat negara mereka, kebanyakan jamban tak ada toilet, tak ada kepala paip. Kita pula susah macam mana ni. Penuhlah dekat Singki tu, semua orang pergi ke Singki. Kemudian tadah basah banjir. Jadi orang putih ni dia tak boleh terima. Dia kata, habis ni dia cakap dengan bahasa dia kan, bahasa Yugoslavia dia tu. Dia katalah, kenapa ni apa semua orang ni pelancong ni masuk habis basah bilik air. Nampak? Tu budaya dia macam mana? Budaya dia bersih, kering, kemas, tu dia orang. Itu sebabnya kalau kita tengok masyarakat di luar negara, di US, di UK, pastikan tandas lebih bersih daripada sebelum anda masuk. Bayangkan. Macam itulah kita. Tanya balik diri kita, adakah kita standard macam tu? Kadang-kadang dia meninggalkan kenangan pada orang selepasnya. Maknanya sebelum kita, lepas kita dah flush, kadang flush tu pun boleh tercabut. Aduh.
Apalah yang ganas sangat engkau makan batang flash tu, kenapa? Kenapa macam tu? Benda tu boleh mendatangkan fitnah tak? Datang fitnah. Dia kata orang Melayu Islam memang macam tu, orang Islam memang macam ni. Tak baik macam tu kan. Jadi kita kena ubah image ni. Islam ni agama yang bersih, Islam ni agama yang sempurna, syumul, menyeluruh. Macam mana pula kita tentang kebersihan kita tak ni? Contoh negara, kalau kita pergi kan, negara yang cukup dahsyat dalam bab kebersihan ni, kotornya, di negara India. Yang kita tengok ni, minta maaf lah, orang tak boleh nak marah, ni memang di negara India hakikat. Kita tengok dekat slum tu, dekat kawasan setinggan ni, dekat kawasan ni, ya Allah, kebanyakan orang kalau pergi bercuti di India, balik dia akan demam 2-3 hari. Toilet dia kalau ambil air, ambil wuduk ni, air yang keluar hijau. Macam mana nak cakap? Kita takkan nak tunggu sampai jadi macam tu baru nak sibuk jaga kebersihan, kan? Tapi Kuching ni antara bandar yang cantik lah. Saya tengok sungai-sungainya masih lagi dipelihara, buaya pun banyak, kan? Saya, Datuk, bila saya berceramah macam-macam tempat di Sarawak, saya seronok. Saya dapat pergi Matu, saya dapat pergi ke kawasan-kawasan pedalaman kan. Saya pergi ke Subuyo, kan? Pergi ke Subuyo kan, yang paling best kan, dah ada jambatan baru tu. Kita mengelak pula orang berbual kat jambatan tu. Punyalah tak biasa ada jambatan, dia boleh berbual kat tengah tu. Kita pula kena mengelak dia, kan? Macam tu lah kan. Dan pertama kali lah saya dalam hidup saya, rupanya di Sarawak je boleh jumpa papan tanda yang, kan kita naik kereta kena naik feri, ada papan tanda, awas di sini ada buaya. Di Semenanjung tak jumpa signboard tu. Jadi ada sekali saya pergi, anak buah saya tanya saya, mana buaya, tak nampak pun. Aku tolak kau ke bawah, kau tahulah ada buaya kita nak, kan. Tapi itu sebenarnya, itulah saya dengar lah, masa saya makan dekat kampung Telaga Air kan, saya dengar lah yang ada insiden baru ni kan. Saya fikir, ya Allah, macam tu lah kan, bahaya betul kan. Hidup dengan buaya ni kan. Buaya ni pun dia pandai pilih, dia tak pilih yang tengah main kat sungai, dia pilih yang atas tebing. Mana dia punya trail tu lain kan. Tapi betul lah saya katakan, tu antara anugerah Allah berikan kepada orang Sarawak ni kan. Di Semenanjung buaya kaki 2 banyak. Dia jalan kat KL macam tu kan. Kan. Tu buaya tu dia lain sikit. Dia buaya tu dia cakap pandai macam tu kan. Pandai lah, macam-macam lah. Yang faham, tak faham sudahlah, malas nak explain lah. Jadi agama kita ni menganjurkan umatnya supaya sentiasa mengamalkan kebersihan dalam semua perkara, melibatkan apa? Diri sendiri. Diri kita kena jaga kebersihan kita. Kopiah tu sebab semalam saya pergi ke Majma Mall tu, yang jumpa kopiah ni tak pernah Samsul Debat pakai kopiah yang macam ni. Jadi jangan tanya lain macam kopiah ni. Memang kopiah ni saya suka lah, nampak cantik, kemas. Majma Mall murah je. Pergi tengok sementara jadi kedebat tengok macam Samsul Debat tak, cakap tentu. Jadi kepada tim marhaban tadi, kepada kumpulan Madrasah Al Khairat, boleh cari kopiah yang macam ni, biar ada sama. Saya ada silver satu, ada yang gold satu. Jadi kalau nampak dalam TV lepas ni ada yang macam ni, beli kat Sarawak kata, macam tu. Kita boleh nampak kan. Jadi kebersihan, nampak image dia putih, kemas, kemudian wangi-wangian. Nabi suka wangi-wangian, itu sunnah Nabi. Wangi-wangian, pakai wangi-wangian yang terbaik. Yang terbaik tak semestinya mahal. Kita memang takkan dapat beli wangi-wangian yang standard timbalan menteri, memang takkan dapat. Kan, kita dapat beli yang biasa-biasa. Saya minta maaf lah, saya tak sempat bawa saya punya perfume saya. Perfume saya standard international, SD perfume, Samsul Debat perfume. Dia ada bau Danish, ada bau Aisyah. Saya tak sempat bawa. Nantilah lain kali, next time saya bawa lah. Dia memang ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Tu dia punya tu. Dia punya tagline. Itu nantilah kalau saya bawa besok saya jual. Dia murah je, RM35 je. Untuk 30 ml. Memang terbaik. Yang itu isteri saya bancuh sendiri. Memang itu lambang kebijaksanaan wanita tu.
Lambang kebijaksanaan wanita. Sebab modal suami untung semua dia. Tu contoh. Jadi begitu juga diri sendiri, keluarga kita, jaga kebersihan keluarga kita. Tu sebabnya bangun pagi tengok ibu pergi mandi, gosok gigi, basuh rambut. Mak je bising ni tu, pagi-pagi loudspeaker kan. Ayahnya senang je, mandi siap, macam tu je ayah. Tapi mak bising-bising sebab apa? Kebersihan. Nak pastikan anak pergi sekolah elok, pakai pakaian yang cantik, yang bersih. Malam tadi cuba tengok orang perempuan nak datang program pagi ni, puas pilih baju mana satu nak pakai. Sebab dia nak bergambar dengan Samsul debat sekejap lagi. Nampak kan besar galaknya tu? Betul tak saya kata? Gosok tak berapa kali gosok, dah gosok-gosok tak berkenan pula, tukar baju lain. Tengok orang lelaki, simple aja kan, tak ada apa sangat dia, okey je, janji ada gambar, sudah kan. Orang perempuan jangan, lepas tu bergambar sengit pula tu, sebab tak nak nampak gemuk, nak biar nampak kurus, macam-macam. Saya ceramah ni, YB Datuk, saya ceramah dekat satu masjid, makcik tu daripada dalam telekung tu keluar tangan dia. Saya kata dahsyat betul, tak pandangan tua ni, dahsyat betul kan. Tapi tak apalah, saya selesaikanlah hajat dia kan. Pandai dia, yang seorang makcik tu macam ni kan. Jadi keluarga, masyarakat, kita nak jadi masyarakat yang bersih, dan akhirnya akan membawa imej negara kita yang bersih. Kita tak nak orang sebut Malaysia kotor sikit lah, okey tapi kotor sikit. Kita tak nak ayat-ayat macam tu. Kita nak orang tahu negara kita bersih. Tengok di Melaka jadi apa? Melaka, sungai yang dulu tercemar, dipulihkan Sungai Moten tu. Dah boleh dah orang naik bot, berjalan bersih-sihat, tapi bau dia masih tak selesai lagi. Tu kena fikir macam mana nak selesaikan. Sebab punca daripada pencemaran dulu. Orang sebelum ini, sayang sekali. Kita tengok di Sabah tu ada sungai-sungai yang dipelihara, dia ada upacara tagal kan. Dalam setahun sekali semua orang boleh tangkap pakai tangan je ikan tu, punya banyak ikan dan bersihnya. Allah, seronoknya. Bayangkan, kita kadang-kadang menyelam, kita pun tak tahu itu ikan ke, orang ke, buaya, tak tahu. Bayangkan, itulah keadaannya. Kena jaga kebersihan, cintailah sungai kita, Jabatan Pengairan dan Saliran. Itu yang kadang-kadang kita tengok di BKU, dia buat program gotong royong kan. Kita punya wakil pengarah kita kan, Cik Ruzaimi, mana Cik Ruzaimi ni tu? Cik Ruzaimi kan, buat gotong royong. Kita sampai bagi insentif kepada peserta-peserta penduduk, buat gotong royong. Kita bagi lagi bantuan untuk klaim jamuan tu. Tapi sayang sekali, dalam banyak gotong royong yang berlaku adalah royong gotong. Sudahnya staf di BKU yang bersihkan, bukannya masyarakat tu. Banyak berlaku kadang-kadang. Itu yang saya bincang dengan Datuk Bandar saya dulu. Saya kata macam ni lah Datuk, kita boleh bagi kerjasama gotong royong, tapi kita hanya bagi bantuan logistik saja. Kita jangan hantar pekerja kita. Kita hantar lori, kita hantar peralatan. Kalau tidak, semua orang boleh gotong royong ni tu, ambil gambar, pegang cangkul, sap satu kali, pap, ambil gambar. Lepas tu alhamdulillah, selesai sudah gotong royong hari ini. Semua orang boleh buat macam tu kan. Kalau gotong royong, tengok orang dulu-dulu gotong royong macam mana. Dia yang mencangkul berpeluh-peluh, dia yang cabut rumput, dia yang cabut buang lalang, biar bersih, biar ceria. Bila ceria bersih, kita pun rasa gembira, hati pun rasa tenang. Balik rumah tengok rumah lapang, tenang. Balik rumah tengok clear aja, tengok tak ada yang berterabur, sofanya kemas, bersih, nampak shillingnya pun bersih. Ini bertebah sawang, labah-labah, kala jengking, ulas sawa, semua ada kan. Kita tak naklah rumah kita macam tu kan. Agama kita juga mengambil berat tentang penjagaan kebersihan rohani. Dalam diri kita pun kena bersih, kena bersih, jangan dengki-dengki. Ada aja tak puas hati dengan orang, kena buang. Buang dalam hati perasaan tak puas hati. Aku menyampah betul dengan orang kanan YB Datuk ni, contohlah. Aku nak jumpa YB Datuk, YB Datuk okey, kanan nyampah aku.
Macam-macam prosedur, tu tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Jumpa Datuk, okey je, tak ada masalah. Macam mana tu? Contohlah. Kadang-kadang kita dengar cakap orang aja, cuba jumpa sendiri pegawai kanan dia. Okey ke tak okey? Berbual. Terus terang cakap, dia okey lah. Kan sebab kita tak kenal maka tak cinta. Kita kena sesuaikan diri kita dengan masyarakat. Kena sesuai. Jangan kita tak bercampur tapi kita tuduh macam-macam. Jangan macam tu. Sesuaikan diri. Di kandang kambing kita lembek, di kandang harimau kita mengucap. Mana ada mengaum. Kau ingat harimau tu tak kenal kau siapa? Confident dia mengaum. Kau kena makan kau dengan harimau tu, jangan main-main. Nampak je harimau tu, asyhadu alla ilaha illallah, aku diberi nama Mat Kilau. Macam tu lah kan. Manalah tahu elok pula jadi harimau tu kan? Dan kebersihan hati ini lebih lagi penting. Sebab daripada hati yang bersih, mudah-mudahan bersihlah segala-galanya. Mulut kita bersih, mata kita pun nak tengok yang bersih-bersih. Ini kadang-kadang orang perempuan selalu menyebut, kami ni mulut aja jahat, hati baik. Tak ada mana dah. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Cakap yang baik-baik pada suami. Cakap yang baik-baik. Abang baru balik ke? Takkanlah baru nak pergi. Kena dah. Abang nak makan apa? Cakap aja. Abang teragaklah nak makan rendang landak. La ilaha illallah, susah betul lauknya. Contohlah kan? Cakap yang baik-baik, lembut aja, barulah bahagia rumah tangga. Ini suami balik lambat balik. Daripada mana? Suami cakap, abang tadi mengaji dengan imam. Mengaji kan kedai kopi. Mulut engkau ni, cubalah sangka baik. Abang mengaji tadi. Esok tu lepas maghrib dia tak ikut mengaji dah, balik rumah terus. Dia balik, awal balik hari ni tak semayang lah. La ilaha illallah, tak semayang pula sebutnya. Susah betul. Balik awal salah, balik lambat salah. Orang lelaki kalau naik motosikal sampai rumah isteri tegur, awal balik hari ni, keluar balik. Pergi mana tu? Dah kata awal lagi, keluar lah. Macam tu. Jadi kadang, tapi sebenarnya orang perempuan ni biar dia bercakap. Dia bercakap okey. Kalau dia senyap lagi, kita susah hati. Orang perempuan memang jumlah perkataan dia bercakap sehari memang banyak. Menurut pakar memori Asia, seorang perempuan bercakap lebih kurang 28 ke 30 ribu perkataan sehari. Itu tidak termasuk yang bekerja di jabatan premier. Ya. Kalau timbalan menteri, perkataan dia lagi banyak. Nasib baik tak bagi dia berucap tadi. Kan contohlah kan. Tapi sebenarnya memang orang perempuan jumlah perkataan 28 hingga 30 ribu patah perkataan sehari. Tapi orang lelaki berapa jumlah perkataan? 8 ribu patah perkataan sehari. Itu yang kadang-kadang dia sampai rumah dia tak banyak cakap dah. Jumpa kawan-kawan berkamai, lama tak nak. Makan. Pergilah. Ni berbual sampai ke rumah. Baru balik bang. Makan bang. Kuota dah habis. Tak boleh nak cakap dah. Cakap lah betul-betul. Tak boleh cakap dah. Contohlah. Jadi agama kita ni sangat mengambil berat. Kan, buanglah perasaan-perasaan yang tak baik. Antaranya tamak, buang. Itu nak bersihkan hati. Buang perasaan tamak, buang perasaan sombong. Aku tak nak lah bersihkan masjid ni, biarlah orang lain. Tangan aku ni tak boleh lah. Jangan macam tu. Jangan sombong. Itu sebabnya setiap kali imam mengumumkan kita akan mengadakan gotong royong perdana bersempena dengan program ceramah Samsul Debat akan berlangsung tidak lama lagi. Jangan risau, orang yang datang gotong royong adalah orang yang sama. Betul kan? Orang yang sama. Kita sedangkan itulah peluang kita buat bakti sebenarnya, buat pahala. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Contoh, saya
dengan Encik Ruzaimi ni dengan imam, kami bertiga tubuhkan satu NGO untuk bantu ibu-ibu tunggal seluruh Semariang ni. Kami fokus bantu ibu tunggal ni. Anak yatim pun tak tolong, memang ibu tunggal aja. Kami namakan persatuan kami PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Pengusinya Encik Ruzaimi lah. Saya sebagai penasihat saja. Benda baik, bantu ibu tunggal baik. Caranya diizinkan oleh Allah. Pergi ramai-ramai, pergi hantar bantuan. Dan yang ketiga, niat kerana Allah dapat pahala ibadah. Tapi kalau buat persatuan, pergi hantar bantuan sebab niat nak selfie, niat nak ambil gambar, mungkin ada pahala tapi tidak sebanyak pahala ibadah tadi. Itu kena faham. Ataupun tiba-tiba dalam satu rumah nak hantar tu, Cik Ruzaimi kata, Tuan Imam, Samsul Debat dan semua rumah yang last ni semua orang tak payah ikut, biar saya settlekan sendiri. Semua orang dah tertanya-tanya, kenapa Cik Ruzaimi tinggalkan kita? Rupa-rupanya ibu tunggal yang terakhir itu bukan kaleng-kaleng. Ibu tunggal yang terakhir itu mukanya sikit-sikit lagi macam Luna Maya dengan Maya Karin. Patutlah dia tak ajak kita. Macam tu contoh lah. Tapi Cik Ruzaimi tak macam tu. Ni contoh. Jadi kalau macam tu, dia akan mendatangkan fitnah dan sebagainya, juga tidak diizinkan. Macam Robin Hood kan? Robin Hood, dia tolong orang susah, katalah di Islam, dia niatkan Allah, bagus dah. Dia bantu fakir miskin, bagus dah. Tapi caranya tu dia mencuri daripada orang kaya, tak diizinkan dalam Islam. Begitu juga dengan kita menjaga kebersihan diri sendiri, hati kita jaga daripada sifat sombong, sifat tamak dan sifat dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki, dua-dua pakai. Ada je tak puas hati dengan orang. Dengar-dengarnya dia dapat naik pangkat. Tak apa dijilatnya bosnya tu. Dengar-dengar dia beli kereta baru, dah dicuri kereta tu. Nah, dengar-dengarnya anaknya dapat semua A, SME, macam anak dia seorang pandai. Ada je tak puas hati dengan orang. Cubalah cakap yang baik-baik. Dengarnya dia naik pangkat, alhamdulillah. Apa-apa hal besok boleh minta tolong dengan dia. Dengar-dengar dia beli kereta baru, boleh kita tumpang kereta dia, tak payah habis minyak, bawa tidur je. Duduk dalam kereta dia diam. Dengannya anaknya semua dapat semua alhamdulillah, ada juga anak-anak pandai dekat kawasan kita. Macam itulah. Ni ada je tak puas hati dengan orang. Dengar tak cerita, dengar-dengarnya Pak Haji itulah. Yang mana? Yang umur 85 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Kita tak dengar habis. Apa cer? Isterinya umur 25. Suami 85, isteri 25, terangkat kening ni. Cuba cakap yang baik-baik. Alhamdulillah dapat isteri yang kacak dan tegap, boleh jaga dia. Kan? Ini tak mulut cepat aja. Malam pertama mati tu, jangan. Tak baik betul cakap macam tu. Kalau tak puas hati sangat, tanya yang perempuan tu. Kenapa adik suka sangat dengan Abang Haji tu? Umur dia kan dah banyak. Saya sukakan dia sebab kualiti yang ada pada diri dia. Sebiji. Kenapa? Melur sukakan Firdaus kerana contoh melur untuk Firdaus. Kenapa? Sebab satu lagi, Abang Haji ni dia romantik, pandai bergurau, dia sabar. Nampak sabar Abang Haji ni. Setiap kali saya marah dia tak pernah balas balik. Dah dia pekak, tak terdengar nak balas apa. Contoh, tapi bukan orang sini, orang tempat lain. Orang Semariang 85 steady lagi, ni tempat lain. Sini okey.
Ya? Jadi jangan kita dengki-dengki dengan orang. Lepas tu jangan kedekut. Tengok sifat-sifat yang tak baik, sifat marah, jangan cepat marah, sabar. Terutamanya YB, Timbalan Menteri, sabar. Biasalah tu depan orang semua salam, mana YB, YB Datuk sihat ke? Peluk salam, cium tangan berjilat, ya Allah. Tapi belakang tak puas hati, aku tak puas hati. Si puas hati dengan YB ni. Contohlah kan. Yang contoh kan. Sabar je YB, besar pahala YB. Kan? Tu belum cerita di BKU kena lagi. Sabar banyak-banyak, sabar. Jangan cepat marah. Kemudian buang perasaan apa? Buang perasaan dengki, kedekut. Allahu Akbar. Lalu tabung masjid. Gek. Sampai dah. Jangan kedekut. Tak boleh masuk RM10, masuk RM50. Tak boleh masuk RM50, masuk RM100. Ya. Ubah cara. Ini tak mempertahankan keseringgitannya. Awal bulan RM1, hujung bulan RM1. Dapat bonus RM1. Dapat air citra RM1. Dapat air sinar RM1. Allahu Akbar. Cubalah kita sedekah lebih sikit, pula berubah kehidupan kita. Betul. Nak ubah hidup, banyakkan sedekah. Belum pernah lagi sedekah memiskinkan orang. Percaya cakap saya. Saya sendiri pun dah rasa bila bagi tu lagi banyak Allah bagi kat kita. Jangan kerekut. Kemudian buang perasaan, banyak cakap, banyak makan. Terlalu banyak makan kadang-kadang. Terlalu sukakan kemegahan, kasihkan dunia, ujub, takbur, riak dan sebagainya. Semua itu tidak dapat dihindarkan jika kita tidak berusaha untuk membersihkan hati kita. Bersihkan hati kita dengan cara apa? Dengan beribadah banyak-banyak. Dan bila sebut pasal kebersihan zahir dan batin, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang yang sentiasa mensucikan diri. Jadi makna kata Allah suka orang yang bertaubat dan Allah suka orang yang sentiasa mensucikan diri. Maka menjaga kebersihan hendaklah dijadikan sebagai budaya dalam hidup kita. Sama ada kebersihan diri sendiri, tempat tinggal, masjid-masjid, tempat-tempat awam, tempat-tempat makan seperti restoran, kedai makan dan sebagainya. Tolong jangan support kedai-kedai yang tak bersih. Bila kita makan kat kedai yang tak bersih, kadang-kadang orang ambil ringan tentang kebersihan, datanglah penyakit-penyakit dan sebagainya. Yang mudaratnya nanti siapa? Diri kita. Dan bila kedai yang tidak bersih kita adukan kepada Dewan Bandaraya, maka tindakan akan diambil. Termasuklah penutupan premis dan sebagainya. Tutup premis bukan nak ganggu orang berniaga, tapi nak bagi pengajaran pentingnya jaga kebersihan. Tolong jaga kebersihan. Dan tidak pula dirosakkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab tentang kebersihan ini. Maksudnya kita nak kena cari orang yang benar-benar berusaha untuk menjaga kebersihan. Sebab kita kena faham bahawa pengabaian kebersihan boleh menyebabkan berlakunya, tersebarnya penyakit-penyakit yang sepertinya penyakit denggi, kolera, cirit-birit, keracunan makanan dan sebagainya. Dengan mengabaikan kebersihan juga akan menyebabkan suasana alam kita ini akan tercemar, tidak sehat, udara yang tidak segar. Kan saya cerita tadi, orang naik sampan, orang naik kapal lalu dekat sungai, di tempat-tempat lain di negara luar bersih saja kan. Macam di Kuching okey lagi lah, Kuching okey lagi. Jadi makna kata sama-sama. Dah rosak susah nak jaga. Jadi sebelum dia rosak, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kata Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi dia beritahu, alam sekitar ni bukannya kita warisi daripada nenek moyang kita, tak. Tapi kebersihan, kan? Kebersihan alam sekitar yang kita ada ni kita pinjam dan kita perlu pulangkan kepada generasi yang akan datang. Ayat dia. Maknanya kita jangan ingat ni kita punya, tak. Ini adalah untuk orang akan datang untuk menikmatinya seperti mana kita dapat menikmatinya. Adapun membudayakan amalan hidup membersihkan diri ini bermulalah dari rumah. Oleh itu hendaklah kita membimbing ahli keluarga kita. Yang datang ni balik ingatkan ahli keluarga masing-masing, ingatkan masyarakat.
tentang peri pentingnya menjaga kebersihan. Maka untuk melahirkan persekitaran hidup yang bersih sentiasa kelihatan menarik, maka apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita perlu mengamalkan kesedaran terhadap kebersihan diri, tempat tinggal, tempat ibadah, tempat kerja dan sebagainya, kerana agama kita mengutamakan kebersihan dalam semua bidang kehidupan. Yang kedua, setiap individu hendaklah mendisiplinkan diri dalam memikul tanggungjawab menjaga kebersihan dan hendaklah menanam sifat dalam diri kita suka kepada kebersihan. Ketiga, amalkanlah budaya tegur menegur, nasihat menasihati. Tolong jaga kebersihan. Jangan membazir, jangan buang kat merata-rata, tolong buang dalam tong sampah. Itu teguran-teguran untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Saya nak bawa satu contoh. Pada satu ketika, kita suka dengar cerita kan. Pada satu hari saya berceramah di utara Semenanjung. Dalam perjalanan saya singgah di hentian rehat dan rawat RNR, hentian rehat di Tapah, Perak. Ketika saya berhenti di sana, saya dengan asisten saya masa tu, kita nak makan. Saya makan dekat satu restoran ayam segera yang warna merah, yang ada orang tua rambut putih pakai cermin mata duduk kat luar tu. Saya tak nak sebut jenama dia sebab dia tak taja ceramah kita hari ni. Jadi bila saya pergi kat sana, saya ambil ayam goreng tu, dah bayar, ambil ayam goreng, kawan saya pun ambil, asisten saya ambil ayam goreng tu. Kat mana nak duduk ni? Malam sekali saya ternampak ada satu meja tu ada 4 orang Mat Saleh. Bukan Muhammad bin Saleh, ya, tetapi Mat Saleh, orang putih ni. Saya nak duduk, kebetulan sebelah tu kosong. Jom kita duduk sana. Untung-untung boleh dengar orang putih tu cakap apa. Nak dengar orang putih ni kutuk Malaysia ke, mana tahu. Bila duduk di sebelah tu, memang tak faham dia cakap apa. Sebab dia bukan orang UK, bukan orang US. Saya ingat mungkin orang Germany ke Holland ke, macam tu lah bahasa dia kan. Jadi saya pun tak faham. Cuma satu perbuatan yang menarik perhatian saya, bila dah selesai makan, dia kutip semua tulang-tulang ayam letak dekat dalam bekas dia. Setiap seorang bawa tray masing-masing, dulang masing-masing, pergi kat tempat sampah, buang sampah dan susun tray dan pinggan tu dekat tempat yang disediakan dekat ujung. Hari itu hanya 2 saja meja yang bersih, iaitu meja dia dan meja saya. Itu pun sebab saya dah melihat meja dia. Tak, tapi nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu itu sepatutnya budaya yang kita kena terapkan dalam nak jadi negara maju kononnya. Tapi kita masih lagi ketinggalan. Pergi ke negeri kenara, makan tinggal saja pinggan dekat situ. Kita tak letak pun dekat tempat pinggan. Dekat masjid tinggal aja dekat koridor tu makan kadang-kadang. Ejek masjid yang kena bersihkan. Ini kita kena ubah. Sebab kita nak mudahkan urusan. Mudahkan urusan orang selepasnya. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang dapat memberi manfaat pada orang lain, walaupun hanya disebabkan oleh sebiji pinggan. Kita makan, kita buang sampah dia, kita letak satu tempat. Jadi orang tinggal nak basuh sahaja. Betul tak? Ini nak kena buang dulu, melekat-lekat lagi. Kita kalau buang makanan kita, kita tak geli, kita takkan rasa susah. Itu sebab saya dengan family saya sampai ke hari ini, YB Datuk, saya kalau balik rumah mak saya ke, kat rumah saya sendiri, saya tak boleh nampak pinggan mangkuk dalam sinki. Saya tak boleh. Saya mesti akan basuh, walaupun bukan pinggan saya. Sebab daripada kecil kalau makan, bila saya letak pinggan dalam sinki, arwah ayah saya kata apa? Berapa ramai orang gaji dalam rumah ni? Itu ayat arwah ayah saya membersihkan. Jadi memang budaya saya memang dah dibiasakan. Kalau saya pergi rumah YB Datuk pun macam tu. Saya kacau cepat basuh. Nak pula pinggan mahal kan, kena cepat basuh, nanti nampak Samsul Nebak makan tak bersih, baik kita basuh dulu. Contohlah kan. Dan begitu juga yang keempat, menggunakan kemudahan yang disediakan dengan secepat mungkin dan dengan sebaik mungkin, ya? Seperti tong sampah, tong kita semula. Allahu Akbar. Tong sampah kadang-kadang saya pun tak faham kenapa lah tong sampah boleh berlubang. Heran saya. Terkeluar kakinya macam ni. Kenapa macam tu? Tapi yang paling tragis lah pernah berlaku. Pusat kita semula tu,
Ada orang boleh keluarkan tongnya diubah suai jadi gerai dia berniaga. Allahu Akbar, saya kata. Ada berlaku tu. Masa saya bekerja dulu, itu peristiwa yang saya tak boleh lupa. Pusat kita semula kan ada bumbung. Lepas tu ada tong untuk gelas, ada tong untuk kaca, untuk kertas. Dia keluarkan tong-tong tu, yang bumbung tu diubah suai jadi elok, jadi gerai dia. Jadi gerai makan. Saya pun bagi notis 7 hari untuk betulkan balik, clearkan balik. Sebab kita nak datang, kalau tak kita akan rampas semua barang berniaga. Yang paling best sekali, hari ke-7 kita nak datang, dia panggil yang berhormat rasmikan gerai dia. Allahu Akbar. Itulah keadaannya orang kita ni kadang-kadang. Jadi kepada ahli majlis mana ahli majlis kaunselor tadi mana? Mana? YB kaunselor mana tadi? Tuan Abdul Badri ni mana tu? Tak datang ke? Mana Tuan Badri mana? Mana? Itu sebabnya saya ni YB Datuk, saya setiap tahun memang akan beberapa PBT akan panggil saya untuk bagi seminar kepada ahli-ahli majlis. Saya beritahu ahli-ahli majlis bukan untuk jadi champion kepada rakyat saja. Dia jadi pemudah cara antara PBT dan juga orang ramai. Fahamkan kenapa mereka perlu ikut undang-undang, supaya mudah kita menjalankan tugas kita. Penting. Itu sebab Samsul Debat jadual dia sibuk. Ceramah tata tertib pun dia, peranan ahli majlis pun dia, kan? Tentang peranan-peranan peniaga macam mana, jaga kebersihan macam mana. Ni penting. Kadang-kadang dia ambil ringan, tak pakai apron, berniaga tak tutup kepala. Ni antara masalah-masalah yang berlaku. Tapi pokok pangkal asasnya adalah masih lagi isu kebersihan. Isu kebersihan. Jadi macam mana pun kita nak jadikan negara kita, bukan hanya di Kuching, bukan hanya di Sarawak, bukan hanya tetapi di seluruh Malaysia, sebab kita membawa imej negara kita. Bila negara kita bersih, sudah tentu pelancong-pelancong dan pelabur-pelabur asing suka datang ke negara kita. Berurusan pula dengan orang yang hatinya bersih, sudah tentunya akan mendatangkan manfaat dan faedah yang cukup besar kepada negara kita. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya faham signal-signal yang diberikan itu sangat jelas. Bila dah beralih-alih tempat duduk tu, maknanya dah tak tahan tu lama saya ceramah tu. Jadi saya adalah antara penceramah yang sangat memahami kehendak audience, insya-Allah. Jadi apa-apa pun, sebab saya tak boleh ceramah lama-lama, sebab saya tahu masa yang banyak akan dihabiskan untuk bergambar. Dan lagi satu lagi, makanan dah siap terhidang tadi di belakang. Maka bila makanan dah tersedia, maka makruh ceramah lama-lama. Itu kena faham. Jadi apa-apa pun, ingat, poin yang paling penting, jangan malukan diri kita, keluarga kita, agama kita, bangsa kita dengan kotor. Jangan. Biarlah orang ingat bangsa kita, keluarga kita, agama kita ni dengan nilai-nilai bersih dan suci hati, mudah-mudahan. Sebab kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik pihak masjid, pihak penganjur menjemput, rasa nak junjung. Itu saja daripada saya, Datuk YB, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.